Okey lah. Hari ni kita sambung discussion kita yang saya bukan apa nak tunggu dia ramai sikit. Ni dah 22. Okey lah. Ya. Kita share balik apa dia yang kita bincang yesterday. Yang ini kita dah masuk. Basically kita dah melihat kepada deep foundation. Foundation yang mana terdiri daripada penggunaan cerucuk ataupun piling. So piling ni we are not really looking at the piling punya part. Kita lebih kepada nak design the pile cap. Pile cap ni adalah bahagian yang atas pile tu lah. The concrete portion yang di atas tu. Dan kita lihat from our previous lecture yesterday, ada dua approach yang boleh kita gunakan. Satu ialah menggunakan assumption ataupun kelakonan, behavior pile cap tu sebagai beam, as a beam. Okay. So that is kita punya first assumption ataupun the more general acceptable punya assumption ialah we have our column. Okay. Kemudian kita ada pile cap, kita punya concrete block tu yang di bawah ni. Okay. This is our pile cap. Okay. And of course balik kita kepada kita punya pile. Let's say lah paling simple tu pile group. Pile group. Dua kelakonan. Satu, behavior dia as something like pile beam. Pile cap ni bertindak sebagai beam. Okay. Bertindak sebagai beam. And the other assumption is berlaku pemindahan daya daripada kolom kepada foundation kepada pile dalam bentuk truss analogy. Okay, this is our first assumption. Okay. Beam, yang ni assumption dia beam, yang mana kelakonan pile cap ni lebih berbentuk sebagai cantilever beam dan pile di sini memberikan tekanan ataupun pressure sebagai point load. Okay. Sebagai point load kepada pile cap. Okay. So sebagai point load pada pile cap, the point load ni lah yang datangnya daripada pile. Beban. Okay. We have our load acting pada pile cap in general. We have our point load datangnya daripada kolom, dan daripada point load ni lah maka daripada beban tiang ni lah maka timbul reaction di dalam pile yang merupakan beban titik pada blok pile cap ni. Therefore this pile cap punya blok bertindak ataupun behave sebagai rasuk. So ini yang kita akan namakan sebagai teori rasuk, penyelesaian menggunakan teori rasuk. And another punya assumption, satu lagi anggapan ialah analogi ke kuda, truss. Truss analogy. So ini dua bentuk pendekatan yang berbeza. Kalau truss analogy, pendekatannya ialah kita ada column, the same column, and then kita ada footing, pile cap, the same pile cap. Pile cap yang sama. So this is our pile cap. And then kita punya pile, tu pile group, dua kumpulan dua cerucuk. Ada pile di sini satu. And another pile di sini. Circular ataupun square ke tak kisahlah. So yang kedua ialah pendekatan
Pembebanan yang berlaku, okay, we still have our point loading daripada column, okay. Tidak di sini. Tetapi kali ini agihan beban daripada kolom kepada file ni, kepada cucuk dalam bentuk dalam bentuk truss, okay. Dalam bentuk kekuda. Oh. Ini analogi yang kedua, yang mana pemindahan daya. Yang ini tak bincang pemindahan daya. Dia cuma bincangkan kelakonan file cap ni sebagai rasuk. Yang ini file cap ni bertindak sebagai pemindahan daya ni bertindak sebagai truss, sebagai bentuk kekuda, yang mana bentuk akibat daripada pemindahan daya ni dalam bentuk kekuda, dalam bentuk truss, maka wujud tension force. Okay. Tension force yang antara dua pile, there will be one tension force. Okay. Between two existing pile ataupun dua pile akan timbul daya tegangan. Yang ini kita gunakan truss analogy, yang ini kita gunakan beam, yang mana ini merupakan point load, okay, beban titik, point load kepada pile cap, yang mana pile cap ni assume to be cantilever pile cap, sebelah kanan dengan sebelah kiri dari cantilever part. Loading dia datang daripada point load dan behavior of the pile cap sebagai rasuk. Bersamaan-sama rasuk digunakan balik. Yang ni totally berdasarkan kepada truss. Ini new konsep, bukan new lah, maknanya pendekatan kita dari segi reka bentuk, tangga, tiang, shallow foundation, tak pernah kita jumpa reinforcement keperluan AS tu berdasarkan kepada daya tegangan T. Okay. Sebelum ni semua reinforcement berdasarkan kepada moment. So yang ni kita dapat reinforcement AS base kepada daya tegangan dibahagikan dengan tegasan keluli. Okay. Tegasan keluli. Yang ini reinforcement diperolehi dengan pertimbangan moment bahagi 0.87 FYZ. Semak rasuk yang lazim yang kita tengok. Dan moment yang kita maksudkan di sini untuk dapat reinforcement adalah moment pada keratan. Okay. Dan keratan yang kritikal adalah keratan yang ini. Junction between foundation dengan column, di situlah dia punya critical section. Jadi di sinilah berlakunya moment. Okay. Moment pada keratan. So nilai M ni lah yang akan kita evaluate dan digunakan dalam equation untuk menentukan reinforcement. So reinforcement untuk beam berdasarkan kepada bending. Reinforcement truss analogy berdasarkan kepada daya tegangan T. And kita dah buat perbandingan pun semalam. Comparison between these two approach, antara dua-dua ni, antara dua pendekatan ni, between these two approach, pada the same problem, susunan file dia, kalau beam theory pun menggunakan 4 cerucuk, truss analogy pun kita ada 4 cerucuk, dan kita bandingkan, kita dapat reinforcement di area yang sebelah sini 5,000 plus, okay. Reinforcement yang sebelah sini, tak silap saya 5,000 lebih, 5,000 plus millimeter squared, yeah. Reinforcement yang kita evaluate semalam. Dan menggunakan truss analogy, kita dapat reinforcement dia 7,000 plus, yeah. Lebih daripada 7,000 millimeter squared. Okay. Same problem, the same forces, daya yang sama, pile capacity pun sama, okay. Everything the same, cuma pendekatannya menggunakan teori rasuk dengan teori analogi kekuda ni menghasilkan dua reinforcement area yang sangat-sangat berbeza. Okay. Between 5,000 dengan 7,000 is a lot. So jelas bahawa walaupun there is an option of using truss analogy sebagai salah satu kaedah untuk reka bentuk, tapi jelas dan nyata bahawa menggunakan kaedah rasuk ni, okay, beam theory has a lot more advantage
then using trust analogy. Trust analogy ni satu kelemahan dia, up to 5 number of file in a group sahaja kita boleh gunakan. Sebab kita ada jadual reinforcement, jadual daya tegangan T. We have a special table to evaluate force T, daya yang ini. Nak evaluate yang ni ada table yang khas. Ada juga student pernah tanya saya, Sir, kalau masa test, saya nak guna trust analogy. Saya kira-kira jumlah cerucuk katakan 4 saja. Jadi saya nak pilih trust analogy instead of beam theory. Boleh tak? So saya kata boleh. You can go ahead. But you have to remember, you have to memorize formula dia ni nak dapat T, sebab T tu kita rujuk pada jadual. Dalam exam, dalam test, dalam exam, dalam final, that table is not given. And formula-formula untuk dapatkan T tu dalam bureau code tak ada. So it's not a standard punya prosedur lah. Tapi boleh kita gunakan dengan syarat hafalnya tu. Kalau hafal table tu, then okay. You can use 4 file group, 5 file group. Tapi kalau 6 file group, minta maaf lah. Trust analogy tak boleh. Kena balik kepada teori rasuk. Okay. So trust analogy ni ada dia punya limitation. Okay. Pertama, bilangan cerucuk tak melebihi 5. Dan yang kedua, it is less economic. In a sense that the reinforcement area yang kita evaluate yesterday jelas menunjukkan perbezaan yang sangat ketara. If you are dekat-dekat tak apa. Ya? 5,200 dengan 5,600. Okay, lagi tu. Ya? Ini 5,000 dengan 7,000. Jelas ada perbezaan yang ketara. Jadi advantages kita menggunakan pendekatan teori rasuk. And in fact, I would say most, if not all, software yang berkaitan dengan file cap design ni adalah based kepada teori rasuk, based on beam theory rather than trust analogy. Yeah. So itu yang kita lihat yesterday. Ada soalan apa-apa berkaitan dengan discussion kita semalam? Syahmi ataupun Mazlan ataupun Iskandar, Anik, Akmal, Akmal. Ada? Ifa ada? Ya, Mazlan. Ya, okey. Kalau kita ada 3 ataupun lebih pada 3 lah, 4 ataupun 5 ya, nak dapatkan nilai T dia. 2 T, betul? Okey. Kalau 3 ataupun 5, let's see, saya tengok balik dia punya saya share balik. Okay. Design of foundation. Sekarang nampak kan? Nampak ke? Okay, nampak Okay, tengok page berapa yang ada filing ni, yang persamaan ni menggunakan ni masih lagi pad footing, lepas tu combine footing, lepas ni strap footing, lepas strap footing baru masuk foundation. Okay. Pad foundation. Okay. Jadi kalau tengok pada ni, teori ni, trust theory. Okay. Jadi kalau tengok pada trust theory ni, kalau dua file group, then quite easy lah. Maknanya berdasarkan kepada 2 file group, dan kita punya ni T dia in this direction lah. Okay. Dia T dia, tak apa nampak saya guna yang ni lah. Tapi saya guna ni. Jadi yang ini T dia macam ni. 1 T sahaja. Just 1 T. Kalau 3 file group, then kita akan ada parallel to X, parallel to Y. Mana X dia? X dia yang ini. Jadi parallel to X yang ini. Katalah saya ambil ini sebagai T1. So this T1 refer pada this equation. Parallel to Y. Y mana?
Y yang ini. So this parallel to Y, parallel ni selari lah sorry. Jadi kalau selari bukanlah yang ni, bermakna reinforcement yang arah yang ini. Okay, dia ada satu lagi T2. So T2 ni refer pada sini. Yang ini T1 refer pada yang atas ni. Yang bawah ni refer pada parallel selari dengan Y direction. Okay, so Y direction dengan X direction. Parallel pada X yang ini, parallel pada Y yang ini. Saya tukar warna lah. Nampak clear sikit. Okay. Jadi parallel kepada Y ni, yang inilah. Okay. Parallel kepada Y ni, arah yang ini. Yang ini parallel kepada Y. Sebab Y direction ni dikatakan T2. So T2 dapat pada sini. T2. T1 yang atas ni. Okay. Yang selari dalam arah X, selari dalam arah Y, T2. Bermakna reinforcement dia, walaupun dia bentuk dia tiga segi, walaupun bentuk dia tiga segi, we have case yang mana nampak kalau kita tengok daripada plan macam bentuk tadi, something macam ni. Okay. Ini bentuk tiga segi dia. Okay. Kita ada cerucuk. Okay. File kita sampai di sini satu. Okay. Kemudian di sini ada satu. Dan di sini pun ada satu. Okay. So dia dalam rajah tadi, X dia adalah direction yang ini. Okay. Yang ini diambil sebagai X. Okay. Yang ini diambil sebagai X. Ini arah X. Okay. Dan yang vertical ni diambil sebagai Y. Direction dia Y. Y, Y. Jadi reinforcement dia, okay, untuk semua reinforcement yang arah X ni, yang selari dengan arah X, ataupun kalau kita tengok sini, saya buat dia warna ni lah. Okay. All reinforcement yang ini, okay, semua tertulang yang arah X ni, selari dengan arah X. Okay. Nak evaluate this reinforcement, berapa banyak reinforcement yang diperlukan ni, ini berdasarkan kepada T1. Okay. Berdasarkan kepada T-nya ni. T1. T1 tu yang equation yang sebelah atas tu. Okay. Berdasarkannya, daya tegangan T yang selari dalam arah X untuk mendapatkan reinforcement yang ini semua. Yang dalam arah X. Untuk nak dapatkan reinforcement yang dalam arah Y pula, okay, arah Y, arah yang macam ni lah. All the reinforcement yang tak apalah. Dalam arah Y ni, ini semua tertulang dalam arah Y. Reinforcement. Okay. Ini reinforcement dalam arah Y berdasarkan kepada nilai T2. Yang ini nilai kat sini. Based on T2. So ada T1, ada T2. Jadi kalau kita tengok T2 ni untuk semua reinforcement yang selari dengan arah Y. T1 untuk semua reinforcement yang selari dengan arah X. Itu yang kita lihat dalam contoh. Dalam table. Yang ini dinyatakan dalam table. Okay. So parallel to X ni bermakna inilah dia akan selari dengan dalam arah X lah. Selari dalam arah X.
bermakna in this direction parallel to x, macam ni. So yang ini untuk reinforcementnya parallel, dapatkan T ni. Bila dapatkan T ni, T bersamaan rumus yang ini, maka reinforcement AS T bagi tegasan, dapatlah nilai reinforcement. Kemudian parallel kepada Y, yang ni tadi X, okay? Parallel kepada Y, katakan saya pilih yang ini pula, okay? Parallel to Y. So yang ini direction reinforcement, selari dengan Y, okay? Untuk 4 pile group pula, 4 pile group tak ada masalah lah. Kalau 5 pile group, kumpulan 5 cerucuk, ini. Berapa banyak T yang kita nak pakai? Jadi kalau untuk 5 pile group, okay, dengan 4 pile group, 4 dengan 5, beza dia cuma denominator ni. Ni 24. Sini 30, sini 30. Okay. Reinforcement dia X, Y. Parallel kepada X, reinforcement dia katakan yang ini. Okay. Pada X, X dia mana? Ni. Semua reinforcement yang parallel pada X ni, reinforcement ni dapat daripada T yang datangnya daripada sini. T, kita ada satu T, kita ada dua T. Jadi untuk arah yang ini, arah yang warna pink ni, kita akan perlukan 2T. Kemudian reinforcement dalam arah satu lagi, in a opposite orthogonal direction, yang ini, all the reinforcement yang dalam arah ni, yang ini berdasarkan parallel kepada Y. Menggunakan rumus yang ini. Daripada sini dapat nilai T, dan T yang ini pun akan ada 2. Dalam arah Y pun akan ada 2T. Sebab kalau kita tengok carefully, akan ada T in this direction dan T in this direction. Jadi dia 2T dalam arah satu arah, satu lagi arah pun 2T juga. So, sama dengan ni. Sama dengan yang 4 file group, kita ada 2T in one direction, 2T in another direction. Arah memanjang contohnya, yang ni arah melintang. So sama juga. Cuma yang beza ialah yang ni 24, yang ni 30. Tak silap saya 20% reduction, sebanyak 20%. 0.24 times 0.2 reduction dia 20%, 0.048. 1/24, 1/30. 1 bagi 24. Okay. Tolak 1 bagi 30. Okay, beza dia lebih kurang 20% lah. Okay. Bermakna pile di tengah-tengah ni absorb 20%, another 80%, 20, 40, 60, 80 tu, maka kita dapat mengurangkan yang ini sebanyak 20%. Jadi untuk 4 pile group ataupun 5 pile group ataupun 3 pile group, okay, tengok pada table ni parallel kepada X yang mana, parallel kepada Y yang mana. Jadi baru kita dapat susunan reinforcement dia ataupun dapat mengira nilai. Sebab nilai-nilai ni semua yang ditunjukkan di sini ni adalah nilai T ni, the tension force ni yang kita nak evaluate semua ni. Ini nilai T dia, okay. This is T. Ini pun T dalam satu lagi arah. Okay. Ini pun semua ni nilai T, daya tegangan T. Itu sebab saya kata tadi, kalau siapa yang boleh hafal jadual ni, 2, 3, 4, 5, formula-formula ni lah, nak dapatkan nilai daya tegangan T ni, then you can use this method untuk final ataupun test ke whatever lah. Kalau tak dinyatakan dalam soalan, kalau soalan kata gunakan teori rasuk, then tak adalah, tak ada chance lah. Kalau dah hafal pun tak boleh nak guna. Ada soalan lagi? Sebelum kita tengok pada
Kita ada lagi berapa minit ni? About 9 minit, 9 minit. 9 minit sebelum kita masuk kepada second session. Jadi any question? Tadi Mazlan dah tanya berkaitan dengan T ni, kaedah kekuda, trust analogy. Sekiranya susunan cerucuk tu 3 ataupun 5, and then how do we consider? Okay. So ini dari sini kita boleh katakan untuk 5 dengan 4 ni sama sebenarnya. 2T in one direction, 2T in satu lagi direction. Yang ni pun sama. 2T dalam satu arah, 2T dalam arah yang satu lagi. Kalau 3 file group, 3 file group, dia punya dia punya reinforcement dia ini dah terpadam tadi. Jadi reinforcement dia pun akan ada arah begini, parallel kepada arah X, parallel kepada arah Y. Dan ini T dengan T saja, bukan 2T. Okay. Satu T untuk arah X, satu T untuk parallel dengan arah Y. Okay. Ada soalan? Anybody? Ataupun perlu penjelasan lebih? Extra clarification berkaitan dengan perbandingan lah, trust dengan beam theory. Beam theory, file tu bertindak sebagai point load. Di bawah file cap, tahu nilai, kalau kita tahu nilai beban yang ditanggung oleh file, maka dapatlah nilai moment. Okay. Kalau sekiranya saya nak gunakan teori rasuk, teori rasuk, but my file arrangement, saya ada 7 file group. Kumpulan 7. Okay. So mula-mula saya lukiskan dia punya grid line. Benda ni. Bukan grid line ni. Oh, tebal. Okay. Okay. Ni centroid of the file group. Daripada pengiraan saya perlukan 7 bilangan. 7 numbers of file. Okay. So saya letakkan file saya. Susunan dia untuk 7 cerucuk ni. Okay. 3, 2, 3. Tak boleh. 2, 3, 2. Okay. 2. Bawah tengah pertengahan ni 3. File sini. Okay. Center. Dan satu lagi di sini. Satu lagi di sini. Okay. Okay. 3. Kemudian 2. 1. 2. Susunan dia. Sebelah sini pun ada 2 lagi. So I have 7 lah semua sekali 7 file group, 7 file group. Okay, this is my arrangement. File cap dia, bentuk file cap dia, kalau nak betul-betul cost effective, maka bentuk file cap dia would be something like macam ni lah, lebih kurang lah. Bentuk file cap dia will have macam ni. Macam ni. Lebih kurang Okay. Yang ini pun something like that. Okay. Something like that. Sini. And then saya ada satu lagi sebelah sini. Okay. Ini kalau saya betul-betul nak buat yang very optimum. Saya nak sediakan and provide satu file cap
yang betul-betul jimatnya. Okay. Inilah bentuk file capnya 7 file group. 7 file group ni file cap. Inilah something like this. Okay. Column saya tengah-tengah. Okay, my column is somewhere here. Sinilah kedudukan tiang ni, lebih kurang. Ini column. Okay, column position. My column position. So, of course saya tak boleh gunakan teori kuda. Truss analogy tak boleh guna. Nak gunakan beam theory rasuk. Okay. Section yang critical untuk lenturan ataupun bending ialah section di sini. Katakan ini satu section, betul-betul tepi dengan ni, and this is another section. Okay. Section yang critical untuk ini. So untuk dapatkan moment, katakan ini keratan, saya katakan keratan X, XX. M, XX macam mana? Macam mana kita nak dapatkan moment pada keratan XX? Macam kita buat tadi, daya darabkan dengan jarak. Kan? Daya darab jarak. Jadi kalaulah katakan N pembebanan daya paksi yang ditanggung oleh keseluruhan ni, saya ada daya paksi N. Jadi yang ini setiap pile akan menanggung N bagi 7. Dia equally distributed. Okay. Beban-beban yang diagihkan kepada cerucuk, walaupun kedudukan cerucuk tu dengan center ni berbeza-beza, okay, yang ni lagi dekat, yang ni jauh sikit, yang ni lagi dekat, tapi agihan beban pada setiap pile adalah ikut, dengan syarat tak ada moment berlaku. There is no moment, axial force sahaja berlaku pada pile cap, tidak ada berlaku moment, maka agihan beban adalah equal. Equal. Jadi contohlah, ada 7 pile, so each pile menanggung 1/7 daripada jumlah beban N. Okay? N bagi 7. Jadi kalau section MXX ni, katalah saya ambil ni sebagai P1, pile number 1, P1, pile number 2, P2, dan pile number 3, P3. Jadi apa yang saya buat ialah P1 times L1 campur P2 L2 campur P3 L3. Dapatlah moment ni. Moment pada keratan X untuk menghasilkan, untuk nak dapatkan reinforcement yang ini. Ini saya buat tebal sikit. Okay. Nak dapatkan reinforcement yang in this direction, okay, tentukan moment MX untuk mendapatkan reinforcement. Sebab daripada MX, maka dapatlah reinforcement AS bersamaan M bagi 0.87 FYZ. Beam equation. Okay, sama rasuk. Balik pada sama rasuk. Jadi nak dapatkan moment pada keratan X yang mana distribution pile dia tak seragam, ada yang jauh, ada yang dekat sebenarnya. Jadi kita numberkan pile ni, katakan P1, P2, P3. Okay. P1 darabkan dengan jarak lever arm. Lever arm dia bukan yang ini ya. Lever arm dia dikira daripada center pile ni kepada keratan ni. Inilah L1. Center pile kepada section sini. Ini pula jadi L2. Hanya ini pun sama. Jadi L3. Okay. Jadi P1 darab L1, summation of P darab L, P2 campur L2, P3 campur L3 memberikan nilai moment yang berlaku pada keratan XX. Dan the same procedure is applied, katakan kalau kita nak tengokkan lenturan ataupun critical moment pada section YY untuk tengah explanation, tengok time out. Ya. Apalah,
Okay. So kita kat mana tadi? Screen tadi dah tak boleh nak tengok dah. Kena buat screen baru lah. Tapi itu yang maksud kata tadi. Kalaulah susunan kita, ni saya guna simple sikit lah. Kita ada sebelum tu saya buat center line dulu. Center line X dengan Y. This is my center line untuk file cap tadi. Okay. And then susunan curucuk ada, kita bincang tadi kita ada 7 file group. 2, 3, 2. Okay. 2, 3, 2 untuk bilangan curucuk dia. So sekarang ni saya guna ini je lah. Kita ada center. Kemudian sebelah kanan dengan sebelah kiri. Okay. Kemudian sebelah sini dengan sebelah sini. Dan sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi bilangan curucuk dia 7. 2, 3, 5 campur 2, 7. Dan bentuk dia punya file cap dia, bentuk dia pun kita dah tengok tadi, something like saya guna bentuk dia macam ni, kemudian macam ni, kemudian something macam ni, kemudian sama turun sini. Ini bentuk dia. Kalau nak mudah ataupun kita tak berapa concern sangat dengan economics of the file cap, kita buat square, rectangle aja. Okay. Kalau nak mudah bagaimana? Provide just a rectangle. Okay. Rectangle punya file cap. Option lah selain daripada bentuk yang trapezoidal macam ni. Saya boleh provide just a normal rectangular file cap yang macam ni. Macam ni. Okay. Rectangular. Segi 4 pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. So pilihan sama ada kita nak bentuk ataupun shape macam ni ataupun bentuk trapezoidal rectangle ni, terpulang pada kita. So balik kepada discussion tadi. Our column is somewhere di sini. This is our column. Okay. Somewhere di sini. So critical section, always remember untuk file, untuk foundation, untuk file cap, critical section ni sentiasa junction antara foundation dengan column. So this is the critical section untuk bending, okay, dalam arah yang ini, in this direction, dan dalam arah yang ini, okay, in this direction. So katakan ini YY, ini XX, maka moment pada XX contohnya file ni P1, P1, P2, P3, this is P1, okay, P2 dengan P3. So nak dapatkan moment MXX ni bermakna jumlah summation of daya, okay, daya pada curucuk darabkan dengan jarak curucuk tersebut. Jumlahkan. So sini P1 times L1. L1 tu jarak sini ke sini. Ni L1. P2 darab L2. L2 ni jarak daripada sini sampai ke sini. Dan seterusnya. P3. Darab L3. Ini L3. Yang ni L2. So by combining yang ini, P1 L1 dapatlah moment dia. P1 L1 plus P2 L2 plus okay, Galaxy Note siapa dia? Ada soalan? Tadi ada somebody raise up the hand. Ada yang nak tanya? Anybody? Galaxy Note number 5. Siapa dia tu? Okay, apa soalan dia? Tak ada?
Yes, siapa dia? Anybody? Tak ada? Okay, tak ada, kita carry on Galaxy Note number 5, siapa dia? Who is it? Please introduce yourself. Participant ni, ada Galaxy Note number 5 ni. Boleh saya Saya tahu siapa Doktor. dia? Ya? Siapa dia? Saya Doktor Dayah. Hidayah Okey, tak Saya apa. Doktor Dayah. Hidayah okey, alright. Oh, awak guna handphone Okey, Saya boleh. Doktor Dayah. Okey. Alright, so Saya Doktor Dayah. okey. Ada Right. masalah internet. Okey, alright. Faham. So dah tahu dah, tak apalah. Sebab Zoom ni ada kadang-kadang saya dengar ada hacker boleh masuk. Jadi itu yang takut tu. Ada hackers yang join kita sebab masing-masing tak cuma tunjuk gambar still aja. Tak ada video. So kita takut ada yang bukan daripada group kita section 2. Daripada orang luar ke, daripada mana ke tak. Alright, okay. So balik kita sini. So moment bermaknanya menggunakan teori rasuk ni lebih fleksibel sebab berdasarkan kepada beban darab jarak. Dapatlah moment pada keratan X. Kalau keratan Y, kita ada P1, P2, P3. Katalah saya namakan ni sebagai P4. Okay. Jadi pada keratan Y, MYY, okay. Yang ni P1 L1 plus P4. P4 pun sama jarak dia, L1. Yang mana L1 ni, bukan L1. P1 L1 dari sini. P1 L1 prime. Jarak yang ni pula. L1 prime. Jadi P4 L1 prime. So dapatlah moment pada X dengan Y. Moment X untuk menghasilkan ataupun untuk mendapatkan reinforcement dalam arah moment X ni, okay, MXX ini untuk dapatkan reinforcement dalam arah ni. Untuk moment MYY ni untuk dapatkan reinforcement dalam arah yang ini pula. Jadi dapatlah kedua-dua reinforcement, arah X dengan arah Y. No matter walaupun kita punya susunan reinforcement, susunan pile tu 7 pile, 8 pile, 11 pile, yang unsymmetrical, bukan unsymmetrical. Maknanya susunan dia tak seragam. Ada yang dekat, ada yang jauh daripada kolom. Jadi kita masih boleh mengira bending moment pada keratan yang kritikal, iaitu keratan di antara junction kolom dengan foundation. Itu yang paling kritikal. Dari segi bentuk, can be either rectangle atau trapezoidal shape macam ni, trapezium, yang banyak segi, multiple sides pun boleh, masih boleh kita gunakan. Right? Ada soalan berkaitan dengan ini secara umum in general lah. Secara umum pendekatan yang boleh kita gunakan dalam aspek reka bentuk. So memang lebih powerful kaedah teori rasuk dibandingkan dengan truss analogy. Selain daripada lebih ekonomi, it is more powerful. Berapa banyak bilangan unlimited. Macam DG lah, unlimited. DG unlimited ke Celcom yang unlimited? Okay, anybody nak tanya apa-apa? Siti Mariam? Berkenaan dengan apa yang kita bincangkan ni? Untuk projek ada tak yang gunakan pile cap ataupun piling foundation? Ada kan? Sebab yesterday ada yang beritahu tanah dia tak sesuai untuk normal shallow foundation, perlu gunakan pile foundation, deep foundation.
Jadi ada yang dah mention yesterday untuk projek akan menggunakan file cap. Okay. Tapi yang ini yang kita bincangkan ni adalah case yang mana tak ada berlaku moment pada file cap. Okay. There is no applied moment. Bermakna yang kita tengok ni adalah kolom. Okay. Kemudian kita ada file cap. Okay. File cap kita. File cap. Dan daya yang bertindak ni, kemudian file cap kita, itulah saya ambil ni. Daya yang bertindak pada tukup cerucuk ni hanya daya paksi sahaja. Hanya axial force sahaja. Daya paksi yang bertindak pada file cap ni. Tidak ada moment yang bertindak pada file cap. Okay. So ini kita punya file. Okay. Daya yang bertindak hanyalah axial force sahaja. Besar saya buat. Okay. Hanya daya paksi sahaja yang bertindak pada file cap. Kalaulah ada moment, okay? Kalaulah ada moment bertindak pada file cap, lain pula jadinya. Kan? Kalau ada moment sekarang ni, okay? Ada bending moment yang berlaku di sini. Ada M moment. Tadi hanya daya paksi N. Sekarang ni combination N dengan M. Okay? Jadi kalau combination N dengan M, paling ketara ialah loading pada cerucuk ni ada rumus yang kita perlu ikut. There's a specific equation di mana daya pada cerucuk, okay, pada individual file, the force on individual file P daya bersamaan dengan komponen axial force N divided by N kecil, N besar bagi N kecil, yang mana N kecil ni bilangan cerucuk, N besar ni daya paksi. Okay. Plus ataupun minus M times Y over I. Okay. Moment katakan ni moment dalam arah X. Okay. Dikatakan moment X, maka yang ini MX Y times IX. Kalau ada moment dalam dua arah, then ada MX dengan MY. Okay. The full equation is something like daya paksi, komponen axial force, okay, plus minus komponen moment terhadap paksi X, MX times jarak Y bagi IX, dan satu lagi komponen moment dalam arah Y, MY X, okay, jarak X, okay, plus minus, sekejap, dah habis ruang dah. Okay. Macam mana saya punya new share. Oh, okay.
Shown in folder. Mana pergi dia? Mana pergi saya punya drawing tadi? Balik kepada Notion, whiteboard lah. Whiteboard kita. Ni. Okay. Komponen MX darab Y campur tolak komponen MY darab X bagi IY. Ni. This is the full equation. Ini equation yang penuh ni. Kalau sekiranya ada moment dalam kedua-dua arah. Meaning kalau kita tengok pada pandangan plan, plan view, we have something like, let's say, this is kita punya file cap dalam arah plan view, dalam arah plan. Kemudian kita ada kolom, kolom sini, sampai di sini kita ada kolom. Di tengah-tengah ni ada kolom. Dan kemudian berlaku moment dalam kedua-dua arah. Di mana ada moment dalam arah ni, acting, M. Okay. Dan juga ada moment ini terhadap paksi yang ni lah. Terhadap paksi this axis. Katalah saya ambil ini sebagai paksi Y. Jadi ini M adalah M terhadap paksi Y. Okay, MY. Kemudian saya ada satu lagi paksi Z. Okay. Katalah saya namakan sebagai paksi Z. Okay. Ini pun ada moment. Moment yang berlaku terhadap paksi Z, contohnya macam ni juga. Ini MZ. So kita ada MY dengan MZ, maka ini yang dimasukkan dalam equation ni. Dapatlah daya pada setiap file. Okay. Yap dengan Anik, dia orang buat yang ini. Yang mana PSM dia tengok yang ini. Tapi moment ni bukan moment yang dikenakan. Moment sebaliknya moment diakibatkan oleh kesipian cerucut. Kalau ada masa nanti kita bincang lah pasal file eccentricity. Pasal file eccentricity. Nah, padam pula dah. MY. So, moment dengan daya paksi. Yang kita bincang sebelum ni, yang mana daya yang ditanggung oleh setiap cerucut ni bersamaan dengan P pada cerucut bersamaan dengan N, jumlah N dibahagikan dengan bilangan cerucut. Itu yang sebab tadi kita buat dapat N bagi 7, N bagi 7, N bagi 7, N bagi 7. Sebab daya pada cerucut bersamaan dengan jumlah daya bagikan dengan bilangan cerucut. Ya? Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk kepada contoh? Contoh yang untuk file cap. Okay. Contoh mana saya pun tak ada contoh. Kalau tak silap saya, contoh dia design of foundation. Okay. Yang ini. Right. Dan daripada sini kita dah boleh tengok example ya. Example design of file cap. Okay. First example adalah penyelesaian menggunakan tukup cerucut, menggunakan truss analogy. Okay. Analogy ke kuda. Okay. Ini yang kita tengok yesterday pun kita ada tengok sikit berkaitan dengan kaedah ni. Jadi kaedah ni ialah kaedah yang menggunakan teori ke kuda ataupun analogi ke kuda. Beban diberi, we have a load GK dengan QK secara berasingan, GK dengan QK. Grade konkret, grade keluli, Newton per millimeter square ni apa ni? Tegasan ataupun density tegasan ni ya. Newton per millimeter square. Unit weight concrete, diameter bar, assume 25,
File ni adalah 500 size dia dan working load 1800. So daripada apa yang kita bincang yesterday, pertama sekali menentukan bilangan cerucuk. Okay. Determine the number of files required. Untuk menentukan bilangan cerucuk, gunakan beban servis. Macam dulu kita buat, menentukan saiz penapak, gunakan beban servis. Sekarang ni menentukan bilangan cerucuk berdasarkan kepada beban servis. So always remember, bahagian pertama, initial design part ni, dari segi sizing dia, maka load yang kita gunakan di sini, load di sini adalah serviceability limit state 1.0 GK plus 1.0 QK. Ini yang dia buat itu 6,000, itu yang dapat 6,000 sebab GK kita 3,500, QK about 2,500, so total is 6,000. Kemudian daripada 6,000 tu diambil 5%. 5% pun dapat 300 kilonewton. So anyway, tak apalah, dalam contoh ni dia guna 200, terus gunakan 200. Dan daripada situ, maka bilangan cerucuk yang diperlukan adalah 4. Okay. 4 number of files. Bila dah ada 4 ni, maka tentukan susunan, arrangement dan juga spacing antara file to file, cerucuk ke cerucuk. Okay. So dalam kes yang ini menggunakan K ni menggunakan 3 ataupun jarak center to center diambil 3 kali file diameter, nilai spacing. Okay. Dan daripada situ dapatlah nilai W, lebar dia, length dia, H, B dan juga ukur dalam. Ukur dalam berdasarkan kepada rumus yang ini, yang kita tengok yesterday. Yeah. So daripada sini dapatlah the general sizing of file cap tersebut. Yeah. Dapatlah kita tentukan secara umum what size of file cap do we need to use, dan daripada situ dapatkan daya tegangan T, dapatkan reinforcement, semakkan receh, semakkan geretakan, siap. Okay. So dalam contoh yang ini dicadangkan menggunakan size 2.3 by 2.3 times 1.1. Okay. Self weight dia 145, which is clearly lebih rendah daripada 150. Kita assuming sini nilai ni n equals to 4. Okey, faham saya. Di sini ialah nilai n ni, file capacity 1800. Okey. Bilangan cerucuk ada 4. From this 4 number of file, maka dapatlah all this dimension dengan adopting our center to center spacing. Okay. Sebanyak 3 kali file diameter. 3 times the file diameter. Dapatlah 1,500. Daripada situ dapatlah overall dimension dia. Dimension of the file cap. Jadi dapatlah overall dimension. Dan bila disemak, self weight dia lebih rendah daripada apa yang kita assume sebelum ni. Ada soalan apa-apa setakat ni? Teori ke kuda? Teori ke kuda. Ini menunjukkan cross section. Okay. Panjangnya sama lah. Panjang dengan sini sama. 3 by 2.3. Square. Again, daya paksi sahaja yang bertindak. Tidak ada moment yang bertindak pada contohnya ni. There is no moment acting di sini. Yep. Okay. Right. Hanya daya paksi yang bertindak. Right. So daripada dimension yang ini, kita move on kepada next page dia. Terus mendapatkan reinforcement. Reinforcement ni berdasarkan kepada daya tegangan T.
Remember, kita buat thrust analogy ni dia base pada daya tegangan T, tension force. Jadi dalam satu arah ada 2 kali T. T ni diperolehi dengan menggunakan persamaan yang diberikan dalam jadual. NL bagi 8D. So yang ini adalah something yang given. NL over 8D. Formula tu dalam contoh ni lah. Dan dari situ dapatlah reinforcement 169 2 times nilai T. 2 kali T. T ni bermakna 4 times the amount. Ada soalan apa-apa? Area of reinforcement dah kita dapat 3699. Maka untuk keseluruhan ni darab dengan 2, ini yang kita dapat. Kita tengok semalam 7000 lebih. Area reinforcement yang diperlukan base kepada teori kekuda. Thrust analogy. Ada soalan? Minimum area kena semak sebagaimana yang kita buat untuk foundation. Kerap kali AS minima melebihi AS required. So minimum requirement adalah 3241. Provided adalah 7399. Yang diperlukan adalah 7399. Cuma yang ini is just semakkan balik untuk maksimum dan juga minimum area. So minimum area adalah 3420. Luas yang dicadangkan 3699. AS minimum. Dan AS maksimum diambil daripada 0.04 AC sama sebagaimana kolom, maka dapatlah maksimum dengan AS minimum. Okay, vertical shear. Licin ni pada keratan. Keratan yang dipilih ni adalah keratan yang 1/5 daripada sebelah dalam pile. Ini pelik sikit. Saya pun tak tahu kenapa dia buat macam. Kenapa yang dipilih diameter bagi 5. Katakan ini saya punya pile. Bukan. Pile cap dulu. This is my pile cap. Katakan saya punya kolom. Kolom sini. Kolom. Kemudian saya ada pile. Okay, this is my pile cap. Kemudian saya ada cerucuk. This is my pile. Sebelah sini satu. Sebelah sini satu lagi. Macam tak balance je. Saya masukkan dalam sikit. Okay lah, lebih kurang lah. Reinforcement. Reinforcement, kita ada reinforcement lah. Ini reinforcement dia. Reinforcement. Okay. Apa tu ni? Okay. So ini dia punya keadaan. Okay. So Ritchie ni, pada semakan Ritchie, kalau foundation, kalau nak dapat moment, kita berdasarkan kepada garis tengah, center line pile. Okay. Kita base pada center line pile di sini. Untuk nak dapatkan contohnya jarak. Okay. Nak dapatkan jarak untuk pengiraan moment. Tapi untuk ini nak dapatkan jarak sini berdasarkan kepada center line of pile
kepada tepi kolom. Itu yang kita namakan jarak dia, lever arm untuk dapatkan moment. Tapi untuk reaching, bergantung kepada kedudukan cerucuk. Dan garisan yang kita ambil ialah garisan yang mana line dia straight line ni, dia punya center, bukan pada center pile, tetapi pada satu keratan yang mana dia masuk ke dalam pile sebanyak diameter bagi 5 ataupun 20% masuk ke dalam pile. Jadi contoh dia ni macam ni lah. So ini adalah keratan yang kritikal untuk semakkan reaching pada cerucuk. Okay. So kalaulah kita ada 4 pile group, kumpulan 4 cerucuk, 4 pile group, kata this is my pile cap, rectangular in shape. Okay. Maka section yang kritikal ni, sebab saya ada pile di sini, sini ada file, sini ada file, sebelah sini pun ada file, sebelah sini pun ada file. Jadi section yang kritikal untuk reaching ni adalah section yang ini. This is the critical section untuk shear pada keratan di sini. Yang mana keratan ni bukan betul-betul pada center line, tetapi pada satu keadaan, satu garisan yang mana dia masuk daripada tepi pile masuk ke dalam sebanyak 20%. Jadi kalau saya besarkan, kalau saya increase dia punya ni, ini saya punya pile, this is my pile, dengan pile bulat tadi, daripada tepi nampak macam ni. Jadi section yang kritikal ni, section kritikal diambil pada kedudukan di sini. This is my critical section untuk semakkan reaching. Yang mana dia masuk daripada ke dalam ni sebanyak 20%. 20%. Sini ke sini, daripada tepi sini sampai dah tepi ni adalah sebanyak 20%. 20% of the pile diameter. 20% of the pile diameter. Maka inilah keratan yang perlu disemak dengan reaching. Jadi pada keratan ni ada 2 pile. Maka tentukan pembebanan pada setiap cerucuk dan convertkan kepada daya paksi. So kalau kita share balik dia punya solution dia, ya. Contohnya ni diameter bagi 5, 20%. Okay. Yang ni semakkan reaching. Okay. Yang ni kita dah dapat reinforcement. Remember, reinforcement dan juga reaching is at ultimate limit state. Jadi pembebanan yang digunakan adalah pembebanan muktamad 1.35 GK dan 1.5 QK. Okay. So ini yang digunakan semua. Daya N di sini 8475 ni adalah hasil daripada 1.35 GK plus 1.5 QK. Remember, so semua loading di sini adalah berdasarkan pada ultimate limit state. So vertical shear pun disemak pada ultimate limit state pada kedudukan diameter pile divided by 5 masuk ke dalam cerucuk. Daripada tepi cerucuk masuk ke dalam 20%. Pile spacing less than 3 times the pile diameter. Okay, ini satu perkara yang agak pelik sikit lah. Untuk apa nama filing ni, semakkan reaching ni, vertical shear punya check ni, shear dalam Eurocode ataupun dalam BS yang lama, katakan kita ada beam, continuous beam, sini ada column, tiba-tiba tepi column ni ada satu point load, very close, sangat-sangat hampir kepada tiang. Bila kes ni berlaku, nilai VR reduce daya reaching pada keratan tersebut, nilai ni katakanlah 100 kN, 100 kN, kita boleh reduce 100 kN ni menggunakan nisbah AV dibagikan dengan 2 ni. Ini satu yang agak pelik sikit lah. Point load hampir dengan penyokong. Dia rumus dia merujuk kepada
point load acting very close to support. Okay, very close to support. We can reduce the force point load tu by a factor of AV divided by D2D. Di mana AV ni adalah shear span. Shear span. Rentang reaching. Jadi kalaulah saya lukiskan balik pada pandangan plan ni, okay, plan view. Pada plan view saya ada file bulat ni. Saya ambil file bulat yang ini. Nampak clear sikit. Saya ada file bulat. Okay. Saya ada kolom. Saya ada kolom sama sini. This is my file. Okay. Dekatkan file dengan ni kolom. This is my column. Okay. Ini tiang. Yang ini pula adalah cerucuk. Yang ini tiang. AV ni dikira jarak. Okay, pertama sekali keratan yang kritikal, section yang kritikal ialah pada satu keratan ni daripada plan view, daripada pandangan plan, keratan yang untuk reaching. Okay, untuk reaching yang mana jarak ni adalah sebesar 20%. Okay, daripada sini kemudian yang ini ke sini. Jarak yang ini ni adalah sebanyak 20% 20% of pile diameter. Pile dimension. Pile dimension. And then ni keratan dia. Okay. 20% masuk ke dalam cerucuk. Ada satu keratan. Keratan ni lah keratan yang kritikal untuk shear. Dan AV adalah jarak yang ini. Okay. Ini kita istilahkan distance AV. Okay. Jadi dalam semakan reaching, sekiranya if AV less than 2D, maka daya reaching yang bertindak pada keratan ni boleh dikurangkan, can be reduced by a factor of AV dibagikan dengan 2D times AV over 2D. Ini yang kita tengok pada nota tadi. Ini. Okay. Reduce shear force sekiranya AV less than 2D. Mana dia punya AV? Oh, ini thrust analogy. Thrust theory. Okay. Okay, thrust theory betul lah. Okay. VED, daya dikurangkan dengan nisbah AV dibagikan dengan 2D. Syarat ni sekiranya, kita tengok tadi, sekiranya this applies, boleh kita gunakan sekiranya AV kurang daripada 2D, baru kita apply yang ini. Ada faktor pengurangan ataupun enhancement factor untuk daya reaching. Okay. Daripada 4,238 kN menjadi 751. Kita reduce from this value kepada this value. Kita buat reduction. Pengurangan daripada nisbah AV bagi 2D. Kita ada column dengan pile. Kita nak tengok column dengan pile ni. Sebab kita nak tentukan apa dia shear AV tu apa dia. AV tu istilah dia shear span. Rentang reaching. Katakan yang ini kita punya column. Saya ambil column ni full lah. Yang macam ni. Ini kita punya tiang. Column. Kemudian kita punya pile. Okay, file saya ambil satu yang macam ni. Katalah this is my file somewhere here. Ni cerucuk.
Kedudukan cerucuknya sampai di sini. It can be sebelah sini, sebelah atas, sebelah bawah, tak apa. Ini irrelevant. Yang penting ialah kita tahu di mana kedudukannya. Di sini. So shear center adalah jarak daripada column face permukaan tiang kepada satu section yang kritikal untuk Ritchie yang diistilahkan dalam code of practice sebagai kedudukan ataupun section yang mana dia masuk ke dalam cerucuk ni sebanyak 20%. Dia intrude masuk ke dalam column, ke dalam file sebanyak, sepatutnya di sini, sepatutnya center. Tapi tak, dia ambil daripada tepi sini masuk sebanyak 20% daripada file dimension. Itulah section yang kritikal untuk Ritchie. Therefore, shear span is the distance yang ini. Daripada column face sampailah pada section yang ini. Ini yang kita istilahkan sebagai rentang Ritchie ataupun shear span ataupun nilai yang istilahkan sebagai AV. Okay. So ini adalah AV dia. From column face permukaan tiang kepada satu keratan untuk Ritchie yang mana keratan tu masuk 20% ke dalam pile. Kalau pile tu square, 20%, 300 by 300, 20%. Dia masuk 60 mm. Kalau bulat 500 mm, contoh yang kita buat sekarang ni, 20% masuk dia masuk dalam 500, mana dia masuk 100 lah ni. Jarak yang kita tengok sini, now is approximately 100 mm. Lebih kurang 100 mm kalau ikut pada contoh kita. 100 mm. Okay, 100 mm. Center to center kita dah ada jarak dia. Center to center pile 1500. Jadi from center column kepada center pile kita ada 750. Okay. 750. From center pile kepada center column. Kemudian jarak AV ni, okay, AV ni kita boleh evaluate bersamaan dengan 750 minus half column dimension. Column ni 500 kali 500 ke column size ni. Untuk example number 1, column size dia 350 square ataupun 500 square. Anybody? Ya? Yeah? 500. So yang ini center dia half ni tinggal 250 lah. Okay. Jadi 750 center pile kepada center column minus 250. Kalau minus 250 bermakna kita dah dapat dimension from column face sampai center pile. Okay. Minus half pile dimension minus 250 lagi sebab pile dia 500. Okay. So daripada sini minus ni and then plus 100. Inilah dia nilai AV. 750 tolak 250 tinggal 500. 500 tolak 250 tinggal 250. Campur 100, yang ni dalam lingkungan 350 mm. AV. AV ni comparekan dengan 2D. AV, compare this result of AV dengan 2 times effective depth D. Okay. D dia katalah saya ambil 1 meter. Kan? H dia overall 1.1 meter. Saya ambil lah D approximately 1 meter. 100 mm tu hilang untuk cover dan sebagainya. 1 meter. 2 kali D dah 2 meter. Jadi jelas AV kita, AV ni is clearly less than 2D. Keadaan yang ni berlaku. AV, jarak shear span, AV, kurang daripada 2 kali effective depth. Bila AV kurang daripada 2D, then daya Ritchie di sini, daya Ritchie pada keratan ni, boleh dikurangkan dengan faktor AV bahagi 2D. Can be reduced by this reduction factor. Nilai daya Ritchie pada keratan tu boleh kita reducekan.
dengan nisbah AV over 2D. Ini yang pelik sikit berkaitan dengan reaching. Okay. Ada beban titik hampir kepada penyokong. Kalau saya terbalikkan semua sekali tu, saya ada file cap, okay. Saya ada file cap, saya ada column, kemudian saya ada point load yang datang daripada file. So ini yang diistilahkan jarak AV. Okay. Of course yang ini bukanlah center jarak ni. Yang ini bermakna kedudukan beban titik yang hampir pada penyokong yang boleh kita gunakan dalam clause Eurocode, maka boleh kita darabkan dengan reduction factor. Itu yang kalau kita tengok tu dalam solution dia, dalam solution yang ni, daya reaching yang sebenar ni ialah 4,000 lebih. Okay. This is the actual force, around 4,000 kilonewton. But daripada 4,000 kita reduce kepada 700 plus saja. Okay. So ini something yang pelik lah, very peculiar. Okay. Something yang establish bukan melalui teori, establish melalui a series of experimental result. Buat eksperimen, jadi daripada situ dapatlah empirical punya approach, dan daripada situ dapatlah nilai daya reaching ni can be reduced. Tapi ingat syaratnya AV less than 2D. Dia tak buat semakan di sini. Okay. Hanya dikatakan pile spacing not greater than 3 times pile diameter. Okay. Sebenarnya bukan pile spacing, tetapi apa yang kita bandingkan adalah jarak AV. Kalau AV kurang daripada 2 kali ukur dalam efektif, then daya reaching VED boleh dikurangkan dengan nisbah yang AV bagi 2D. Daripada 4,000 kepada 700. Macam mana dapat 4,000 ni? Daya darab 2. 2 ni sebab apa? Sebab pada keratan tersebut, kalau kita tengok pada plan, ada 2 cerucuk. Okay. Plan view, file cap. Okay. Kita ada kolom, kita ada cerucuk. Somewhere sini satu, somewhere sini satu. Okay. Dua cerucuk. Ini kita punya kolom, somewhere di sini satu kolom. Okay. So AV tu adalah dikira daripada tepi column face, okay, column face kepada section yang mana saya sebutkan tadi, masuk ke dalam file ni sebanyak 20% of the file diameter. Dia masuk, dia bukan betul-betul center, dia lebih kurang macam tu. 20% masuk ke dalam. Okay. So dalam garisan ni ada dua cerucuk. Cerucuk yang ini, kita ada this file dengan this file. Sebab tu daya tu didarabkan dengan 2. Setiap cerucuk menanggung 2119. Kalau tak silap lah. Ini. Setiap cerucuk menanggung 2119. Pada had muktamad. Okay. Beban dibagikan dengan bilangan cerucuk pada had muktamad. So 2119. Okay. So bila 2119 bermakna nilai sini 2119 kilonewton beban yang diagihkan kepada cerucuk yang ini. Yang ini pun 2119 kilonewton. Okay. 2119. Sebab tu darabkan dengan 2. Jumlah dia 4,238 kilonewton pada keratan. Pada keratan yang kritikal. Ini nilai V dia. Ini pada keratan. Ada 2. Tapi oleh kerana AV ni didapati kurang daripada 2D, maka rumusnya 4,238 ni boleh dikurangkan. Daya di sini, in fact 2119 darab 2 jumlah daya VED darabkan dengan nisbah
AB bagi 2D. Okay. So ini yang just nak highlight yang ini berkaitan dengan semakkan Receh. Belum selesai lagi. Baru kita nak dapatkan daya, daya Receh 751, dan daripada daya Receh ni maka dibuat semakkan VRDC 760, daya Receh 751. Jadi selamatlah. 751, 760. Hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Okay. Pada saya kena buat sedikit modification lah. Sedikit modification. Dibuat kaedah ni kerana sebenarnya VRDC sama dengan Vmin ni sebab panjang tambatan tidak mencukupi inadequate anchorage length. 475 plus 988 tolak 75. Mana dia dapat ni? 475 daripada mana? 475 yang ini 988 ni yang naik ke atas lah 988 naik atas, tolak 75 cover sebelah atas, dapat 1388. Anchorage length yang disediakan adalah 1388. Anchorage length required LBD campur D adalah 1888. Okay. Jadi oleh kerana itu maka Receh tu, reinforcement VRDC tu, bukan reinforcement tapi Receh tu, VRDC diambil kosong ataupun sama dengan Vmin. Sama dengan Vmin. Dan nilai dia adalah 760 kN sahaja. Okay. 760 kN. Okay. So kita tengok di sini bahawa even with dimension yang selesa ni, H 1000 lebih. Okay. Lebar pile cap ni 2 point something meter, 2.3. Panjang dia 2.3 in both direction. Okay. So pada keratan yang ini bermakna daya Receh pada keratan ni samalah dengan keratan sebelah kanan ataupun sebelah kiri, sama sebab beban pada pile ni sama. So panjang tambatan yang diperlukan 1800, required 1008, provided 1388. Jadi memang jelas tak selamat. Ataupun oleh kerana itu maka semakkan Receh ni kita dapat hampir-hampir sama. Masih okey secara teori. Okay. Theoretical still okey lah. Tapi kalau boleh, apa yang kita buat untuk nak increasekan, nak menambah baik nilai Vmin ni, supaya kita nak increasekan Vmin ni, we want to increase Vmin ni, yang ni. Kita nak tambahkan, nak naikkan nilai supaya nilai ni bertambah. Jadi beza antara V dengan Vmin tu jauh sikit lah. Ini beza dia hampir sama. Anybody? Nak naikkan nilai Vmin ni? Okay. Dengan increasing nilai D, bermakna H gunakan lebih tebal lagi, 1250 contohnya, 1250. Ini menebalkan pile cap, nilai D akan bertambah. Bila D bertambah, of course Vmin akan bertambah. Okay. Katakan D sekarang saya bukan lagi 988, D saya 1000. Oh, dia digunakan 988. D saya gunakan 1100. Mana H dia 1250 contoh. From H 1100, sekarang ni saya increase H kepada 1250. Jadi D dia menjadi 1100. Nilai dia 0.035 darab 1.45. Kuasa 3 bagi 2, kuasa 1.5. Darabkan dengan FCK square root, punca ganda 2 times BD.
B dia 2.8 meter, B dia is equal to 1100, B dia kita ambil 2.3 lah. B dia sama, yang lain semua sama. Cuma yang ini dah tukar jadi 1100, so nilai ni akan bertambah. Okay. Jadi satu cara kalau nak increase shear capacity ialah dengan menambahkan nilai H. Alright. Letih dah saya. Sebab tadi ada kelas IDP pagi tadi. Okay, so ada soalan apa-apa? Any question? Ada nak highlight apa-apa berkaitan dengan perbincangan kita hari ini? Sehingga kepada Richie, okay. Punching shear ni tak payah. Kenapa? Sebab dalam Eurocode, juga dalam kod-kod yang lama, nyatakan kalau sekiranya spacing antara cerucuk tidak melebihi 3 kali pile diameter, okay. If spacing SV ni, spacing antara cerucuk ni, antara pile to pile, okay. Let's say my pile sini, okay. Antara cerucuk ke cerucuk, okay. Jarak dia tidak melebihi 3 kali pile diameter, center to center, okay. SV ataupun pile spacing, sekiranya pile spacing not exceeding 3 times the pile diameter, then tak perlu buat punching shear. Tak perlu. Terus tak payah buat. Sekiranya center to center pile tak melebihi 3 kali pile diameter. Yang kita gunakan adalah center to center 1.5 meter sebab kita pilih center to center is equal to 3 kali pile spacing. 3 kali 500 tu yang dapat 1.5 tu. Okay. So my advice, always try to have pile spacing 3 times the pile diameter. 3 kali pile diameter ataupun 3 kali pile dimension kalau square lah. Square footing. Square pile cap. Okay. Kalau square pile cap, dia tak ada diameter, dia ada dimension lah. Dan akhir sekali is BRDC maximum. Saya padamkan tadi. Okay. Ini rumus yang digunakan untuk maximum punching shear at column perimeter keliling tiang. Sama juga macam kita buat untuk shallow foundation. Keliling tiang ada pada jarak 2.0D. Tapi untuk pile cap, okay, untuk pile cap, dia tak ada 2.0 perimeter. Sebenarnya bukan perimeter at 2.0D ni. Ya. Ni nota ni mungkin kena review balik lah. Dia macam ni. Kalau kita punya, sekejap Hello? Okay. Alright. Sekejap Ada soalan apa-apa? Okay. Pasal apa nama punching shear. Okay. Punching shear ni, kalau spacing center to center ni tak melebihi 3 times the pile diameter, daripada center to center pile, okay. Center to center ni not exceeding 3 times the pile diameter, then tak payah check punching shear. Kalau lebih, atau kita gunakan 3.5 diameter, so punching shear dia ialah
kawasan yang ini. Ada tak sebelum ni? Tak ada. Okay. Yang ini juga saya tengok yang ni, rajah ni. Saya tambahkan lagi. Okay. Bulat 4, 3, 4 kan? Ada 4 file. So zone punching shear ni ialah zone yang ini. Yang menghubungkan keempat-empat. Ini adalah zone punching shear. Bukan 2D tu. 2D tu kita guna untuk shallow foundation. Kalau untuk file cap, zone punching shear-nya adalah keratan-keratan receh yang tadi tu, yang masuk dalam file tu sebanyak 20%, yang menghubungkan keempat-empat yang ni, keempat-empat file. Contoh dalam 4 file group lah. Ini zone punching shear yang perlu kita semak sekiranya menggunakan spacing yang melebihi 3 times the file diameter, dan kita kena check punching shear. Dan punching shear punya parameter, zone punching shear adalah zone yang diwarnakan merah ni. Bukan lagi 2D. Kalau ikut pada ni 2D area dia pada shallow foundation. Itu kalau tegasan yang uniform di bawah tu. Sekarang ni di bawah ni adalah point load. Ni reaction, ni beban. Reaction ni ada 4. Okay. Jadi punching shear dia ialah zone yang menghubungkan keempat-empat file. Keempat-empat cerucuk tu dihubungkan dalam satu zone yang kita istilahkan sebagai punching shear perimeter ataupun punching shear, zone punching shear dia. Bukan lagi critical punching shear 2D tu. Okay. Okey, ada apa-apa soalan? Kalaulah saya bagi soalan, susunan 7 tadi, kita ada 7 file group, kan? Center line, saya ada center line, saya ada center line, okay. Saya ada cerucuk, ada 7, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So bila nak buat semakan receh, punching shear, critical shear, receh pada keratan, kena be careful. Ya. Sebab sekarang ni keratan ni dah ada banyak keratan. Okay. Antara sini ke sini ada satu keratan yang menghubungkan 2 file. Sini pun ada satu lagi keratan juga. Okay. So akan ada AV ni, punching shear punya ataupun shear span. Ini akan ada satu AV, AV1. Yang ini pula akan ada AV2 pula. AV2. Yang AV1 ni yang jarak. Jadi receh tu disemak pada keratan demi keratan, at cross section by cross section by cross section, depending on the layout of the file. Kalau macam kita bincang tadi 4 file group, tak ada masalah sebab pada satu keratan ni ada dua saja. Okay. Tapi kalau kita deal dengan this sort of arrangement, 7 file group, jadi pada keratan ni ada 2 file, pada keratan yang ni pula ada 1 file. Jadi semak pada dua-dua keratan. Dan pada keratan yang pertama, semak AV dengan 2D. Always check in general AV comparekan dengan 2D. Okay. Kalau kurang daripada 2D, bermakna kita boleh reduce shear force dengan reduction factor AV bagi 2D. Okay. Daya receh boleh dikurangkan dengan faktor pengurangan, okay. Darabkan dengan faktor pengurangan AV bahagi 2D. AV over 2D ni is our reduction factor. So V ni can be reduced. Daya boleh dikurangkan. Daya receh boleh dikurangkan. Okay. Dan daya receh tu bandingkan dengan VRDC ataupun bandingkan dengan Vmin, yang mana yang terbesar. Kecuali lah kalau VRDC tu 0.
dibandingkan dengan min sahaja. Okay. So yang ni pada keratan yang ni pun semak AV dia bagi 2D. Keratan di sini pun buat semakan AV dengan 2D. Kalau pada dua-dua keratan ni AV kurang daripada 2D, then kaedah ni kita boleh guna. Kalau lebih daripada 2D, maka nilai yang ini tak boleh guna. Bermakna tak ada lagi faktor pengurangan. Kalau AV more than 2D, there is no reduction factor. AV less than 2D, there is a reduction factor pada shear force tu. Tapi of course lah, kita deal dengan pile cap. Pile cap ni, ukur dalam besar-besar. Contoh yang kita tengok sekarang ni pun dah 1 meter ukur dalam ni. Ini pun dah 1 meter. 1.1 meter. D H dia 1.1 meter. D dia 900 lebih. Ataupun 1 meter, almost 1 meter D dia. 2 kali D ni besar nilai dia. Jadi dalam kebanyakan kes AV ni kita akan dapat less than, kita akan dapat keadaan AV less than 2D in most cases. Sebab D untuk pile cap besar. 2 kali D ni lagi besar. Jadi shear span AV ni taklah sehingga melebihi, tak adalah kes sehingga melebihi 2D. Dia tak ada. Selalunya dia akan less than that. So kalau less than maka boleh kita pakai. Kalau more than tak boleh pakai. Reduction factor. Okay. Ada soalan? Sekejap Okay, Mazlan. Sekejap. Apa dia? Okay, Mazlan, apa dia? Aha. Main reinforcement. Ya. Maknanya moment akan ada arah tertulang memanjang in this direction. Okay. In this direction. And then satu lagi in this direction. Yang kita bincang pada session pertama tadi. Okay. Kita ada moment dalam dua arah. Jadi kedua-dua moment kita perlu dapatkan sekiranya dia bukan square, kalau rectangle. Kalau dia square macam contoh pertama, then moment dalam kedua-dua arah tu sama je. 2T, okay. Sebelah sini kita ada 2T. Sebelah sini pun ada 2T requirement dia. Dan base pada 2T ni, maka sama je lah. Okay. Sebab dimension dia square. Kalau rectangle, mungkin 2T yang di sebelah sini. Okay. Base 2T yang ini tak sama dengan 2T sini. 2T yang ini arah sini dengan 2T arah sini mungkin tak sama. Okay. Betul Mazlan? Itu yang dimaksudkan ni. Reinforcement. Okay, encourage length dia. Ya, betul. Kalau kita assume reinforcement dia bend up macam tu, untuk shallow foundation, bila kita bend up, then okay, tak ada masalah dah. Okay. Tapi untuk pile cap, walaupun di bend up, kita masih kena check sama ada cukup ataupun tak. Untuk pile cap, because kalau tengok pile cap ni, okay, menanggung beban yang tadi kita tengok contoh pertama tu, around 6,000 kilonewton, 6,000 kilonewton bebannya, kita hanya pakai 2.3 by 2.3 square meter. 2.3 by 2.3. Okay. So bermakna ini kita punya pile, okay. Ini kita punya column. Reinforcement yang melepasi ni, kita ambil this dimension, kalau tengok baliklah dalam nota ni, dalam example. Okay. Yang ini.
daripada pile ni melepasi bar extend beyond critical section. Untuk truss analogy ni diambil jarak ni melepasi kolom punya pile punya ni 20% masuk ke dalam pile tu. Dikira daripada situ section yang critical reaching beyond that. Okay. Masih tak cukup walaupun dibengkokkan. 988 ni is actually nilai T ni. Nilai T maknanya dah kira naik ke atas. Minus 75 ni top cover sebelah atas ni. Top cover sebelah atas ni. So yang ini dah seolah-olah memang dah dibengkokkan tapi masih tak mencukupi dia punya panjang tambatan. So untuk kes-kes file cap, it is advisable kita walaupun reinforcement tu dibengkokkan macam ni, dibengkokkan ke atas, masih mungkin perlu semak dari segi panjang tambatan yang disediakan. Okay. Mana pergi dia punya tu? Hilang. Okay. Panjang tambatan. Oh ya, jadi sekarang sini. Okay, panjang tambatan sini. So dia tak cukup berapa sini? About 500 kan? 500 mm. Okay. Tak tahulah saya. Sama ada satu kita boleh increasekan buku dalam ni. Tapi nak increase sampai 500 banyak sangat. Mungkin apa yang kita boleh buat ialah dia bend masuk ke dalam balik. Why not? Yeah. Reinforcement ni kalau tengok pada kita punya cross section, tak ada sini. Okay. Bermakna kita punya pile cap, kita ada pile di sini. Okay. Circular pile. So this is our critical section. Reinforcement. Okay, saya gunakan reinforcement yang ini. Daripada sini naik ke atas, bengkokkan lagi ke dalam. Nampak? So yang ini kita dah ada 400 something plus 900 something plus sampai balik ke sini. Sampai balik ke kedudukan lebih kurang sampai inilah this hujung pile cap tu. Pada hujung pile tu. Inilah kita punya anchorage length. Why not? Boleh juga. So you might see some of this detailing masa bekerja nanti. Tak tahu masa intern ada pernah jumpa tak? Yang mana detailing dia not just bengkok ke atas and then bengkok masuk ke dalam balik. Okay? Just to provide sufficient anchorage length. Panjang tambatan yang mencukupi. Sebab panjang tambatan diperlukan, we are short of about 500 mm. Okay? So from here, tarik another 500, then dapatlah kita punya anchorage length yang mencukupi. Ataupun, what you can do, remember daripada awal, kita always perlu menyediakan minimum dimension sini from face of pile kepada face of pile cap ni at least 150 kan? Okay, 150. So if we increase yang ini, tambahkan yang ini, bermakna anchorage length daripada sini, campur sini, dah cukup. Okay. Maybe kita buat sini 250. 250 okay, plus 98, oh masih tak cukup juga. Masih tak cukup. So bermakna yang ini walaupun kita tambahkan yang ini masih tak cukup. Katakan 200. Kena tambah banyak lah. Jadi dah tak berapa praktikal pula yang panjang sangat. So ini kita boleh maintain 150. Ukur dalam yang ini boleh besarkan H dia secara umum. H can be increased. Satu lagi is reinforcement ni kita bengkokkan ke dalam. So the anchorage length dia will be considered daripada sini and then here sampailah ke sini sebagai
I will encourage that. Ya. Okey, ada lagi apa-apa soalan? Tak ada? Kita pun dah 2 jam dah ni. Kita kalau face to face pun paling lama sejam setengah kan. Saya rasa online ni lebih meletihkan. Very tiring daripada face to face. Sebab saya kena duduk je. Kalau face to face, sekejap jalan sejauh sana, sekejap jalan sejauh sini kan. Jadi tak terasa sangat. Jadi duduk aja, cakap aja non-stop, terasa letih. Okay, siapa-siapa ada soalan lain? Any other question? Kalau tak ada, can we stop here? Boleh sir. Okay. Selamat puasa, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okay. Kita jumpa balik on 1 week after Raya. Okay. Next week kita ada whole week break. Lepas pada tu baru kita jumpa balik lah. Untuk RC2. Okay. Sampailah hujung bulan 6. And then kita akan ada test nombor 2. And lepas pada tu kita ada final exam. Okay. Projek. Okay, projek pun jangan lupa. Sambil-sambil raya tu tengok-tengok sikit, jeling-jeling sikit kat projek tu.